Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qaim Al-Munawar bin Ahmad Zawi dan beserta ahli-ahli saya akan membentangkan tajuk CTO assignment yang diberikan kepada kami yang bertajuk pembenahan dan pendermaan organ, sejauh manakah Islam membenarkannya. Baiklah, kita mula dengan pengenalan. Secara ringkasnya, pemindahan organ ini adalah pembenahan untuk menggantikan organ yang bermasalah atau berpenyakit dengan organ yang baru. Organ yang digunakan ini selalunya datang daripada dua sumber, iaitu penderma organ yang masih hidup ataupun daripada penderma yang telah meninggal dunia. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian sejauh mana Islam membenarkan pendermaan dan pemindahan organ. Jadi, objektifnya adalah untuk melihat sama ada pemindahan dan pendermaan organ ini halal atau haram ataupun harus. Kerana perkara ini tidak terdapat dalam Al-Quran mahupun sunnah Rasulullah SAW. Kerana kaedah ini adalah sebuah perkembangan baru dalam dunia perubatan. Jadi, dalam Islam, manusia sama ada mati atau hidup tetap mempunyai kehormatan. Kehormatan tersebut bermakna tubuh badan mereka tidak harus diperlakukan perkara yang memusnahkan martabatnya. Perkara tersebut seperti melakukan pembunuhan terhadap diri sendiri atau orang lain, memukul atau mencederakan diri sendiri atau orang lain dan sebagainya. Hal ini mereka telah dimuliakan dan diberikan penghormatan Allah. Perkara lain adalah tubuh badan manusia adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberikan amanah untuk menghalalkan tubuh badan mereka untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya SAW. Oleh itu, manusia tidak boleh membinasakan tubuh badan mereka tanpa alasan yang kuat yang dibenarkan syarak. Kerana ini, kita boleh melihat walaupun seseorang manusia itu dah mati, dia masih tidak boleh mencederakan diri sendiri ataupun orang lain mencederakan diri mereka, kerana kita masih dihormati walaupun sudah mati. Baiklah, untuk kajian literasi, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, berbanding dengan kadar penderma organ di negara Islam lain seperti Iran dan Turki, Malaysia sebagai negara Islam mempunyai kadar penderma organ yang agak rendah. Begitu juga perintah menjagar terhad kepada pemindahan jantung dan mata. Oleh itu, Kementerian Kesihatan mencadangkan untuk meminda dan menambah baik undang-undang fatwa kebangsaan mengenai menderma mata dan hati yang diisytiharkan pada tahun 1970. Undang-undang ini telah disifatkan perlu diperluaskan kepada organ dan tisu lain yang tidak dinyatakan dalam fatwa sedia ada. Jadi kita melihat, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, negara-negara Islam yang lebih maju daripada Malaysia, dia punya rate pendermaan organ itu lebih tinggi. Kerana bagi mereka perkara ini adalah harus dan ia juga mengikut fatwa mereka yang sedia ada. Kerana setiap negara mempunyai pandangan fatwa yang lain. Dan juga bagi mereka menyelamatkan nyawa seseorang itu adalah lebih penting selagi Islam membenarkannya. Metodologi ialah kaedah kajian yang dijalankan untuk mengkaji tajuk yang telah diberikan. Tajuk kami menggunakan dua kaedah metodologi, iaitu pengumpulan data dan teknik penganalisis data. Berdasarkan pengumpulan data, terdapat data primer yang terbahagi kepada dua, iaitu menggunakan borang soal selidik dan menggunakan kaedah pemerhatian. Berdasarkan kaedah borang soal selidik, soalan telah diedarkan dalam bentuk Google Form dan responden dikehendaki untuk memberi maklum balas. Ini lebih menjimatkan masa, mudah menguruskan maklum balas responden dan dapat menjimatkan penggunaan kertas. Para responden kami terdiri daripada pelajar mahasiswa dan mahasiswi UiTM Pasir Kudang dan beberapa orang ahli keluarga mahasiswa. Kaedah kedua pula, kaedah pemerhatian.
Pemerhatian telah dilakukan di beberapa kawasan hospital yang menjalankan pendermaan organ. Ini lebih memudahkan para penggaji untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat. Beberapa maklumat telah diambil dan dicatat bagi menyempurnakan tugasan ini. Teknik penganalisis data pula menggunakan kaedah penganalisan data secara kuantitatif. Data yang diambil daripada maklum balas borang soal selidik akan dibentuk menjadi jadual. Ini dapat memudahkan para penggaji untuk membezakan maklum balas setiap daripada responden. Saya Muhammad Syafiq Berzana akan membentangkan dapatan kajian saya dalam kertas kajian pendermaan dan pemindahan organ. Apa yang saya dapati, Islam mengharuskan pendermaan organ kerana dalam surah Al-Maidah ayat 32, manusia dibolehkan untuk menderma kerana apabila kita memelihara orang lain, kita juga memelihara kehidupan manusia semuanya. Selain itu, terdapat juga firman sabda Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan ia menurunkan bersama-sama ubatnya. Dalam ayat ini, semua penyakit yang diturunkan oleh Allah ada ubatnya, cuma antara ada yang tahu ataupun yang tidak tahu saja. Dan terakhir sekali, dalam surah Al-Baqarah ayat 173, ayat ini menerangkan bahawa jika kita terpaksa ataupun darurat, maka dibolehkan untuk dilakukannya dan tidak melampaui batas, dan perbuatan mereka itu tidak ada dosa. Itu sahaja dari saya. Seterusnya adalah perbincangan bagi pemindahan dan pendermaan organ dalam Islam. Secara ringkasnya, terdapat 3 pendapat dalam Islam. Yang pertama, kegunaan sendiri bagi tujuan rawatan. Yang kedua, kegunaan sendiri bagi tujuan kecantikan. Dan yang ketiga, pemindahan dari orang hidup untuk kegunaan orang lain. Menurut rujukan, bagi kegunaan sendiri bagi tujuan rawatan ni adalah diharuskan dalam Islam. Dan manakala kegunaan sendiri bagi tujuan kecantikan pula adalah ditegah dan dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir pula, pemindahan dari orang hidup untuk kegunaan orang lain. Bagi hal ini terdapat 2 pendapat, antaranya keduanya harus dan diharamkan. Terdapat beberapa hujah yang terhadap pengharusan terhadap pemindahan orang hidup untuk kegunaan orang lain ni. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam telah didedahkan tentang kebaikan menderma organ ini. Terdapat banyak juga firman Allah yang mengatakan untuk melakukan kebajikan yang boleh kita dapati daripada Al-Quran. Hukum bagi menderma organ ini adalah harus. Terdapat juga beberapa syarat dan pertimbangan sebelum menderma organ. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah beranikan diri untuk mendermakan organ kepada mereka yang memerlukan bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Sekian, terima kasih.